Okey, selamat petang semua pelajar. Okey, bertemu kembali kita pada hari ini dalam sesi yang keempat dalam semester yang ketiga pengajian perniagaan. Untuk hari ini, masih lagi berkisar tentang bab 1 iaitu keusahawanan. Okey, cuma hari ini cikgu akan fokuskan kepada uh, setiap subtajuk kecil dan juga kita akan lihat contoh-contoh soalan dan beserta dengan jawapan, bagaimana cara jawapan itu ditulis dan juga bagaimana pemarkahan bagi setiap soalan. Sebelum cikgu mulakan, cikgu harap semua para pelajar sihat-sihat dan juga sentiasa berhati-hati kerana sekarang ni musim peralihan monsun dan kebanyakan tempat pun sudah ada yang dinaiki air dan juga yang banjir. Jadi semoga semua boleh menjaga diri dan juga jaga keselamatan diri. Baiklah, kita mulakan untuk sesi pada malam ini. Ini adalah satu modul tutorial yang cikgu bina sendiri lepas yang digunakan untuk membantu para pelajar, terutamanya kepada calon-calon STPM semester yang ketiga pada tahun 2021. Cikgu masih guna pakai tutorial ini sebagai satu bahan pengajaran kepada semua untuk malam ini. Okey, kita lihat untuk tajuk yang ke-10 keusahawanan, kita lihat secara keseluruhan. Untuk 10.1 skop keusahawanan, kalau kita lihat trend soalan yang ditanya daripada 2013 sehinggalah ke 2020, cikgu lihat di sini dari 2020. Untuk 2021 cikgu belum lagi update, tapi tak ada masalah. Kita akan lihat dari segi takrifan usahawan dan keusahawanan tidak pernah ditanya dalam peperiksaan. Namun begitu, para pelajar ataupun calon perlu tahu apa yang dimaksudkan dengan usahawan dan juga apa yang dimaksudkan dengan keusahawanan. Itu sangat penting. Kemudian perbezaan usahawan, peniaga dan pengurus. Jadi dalam perbezaan usahawan, peniaga dan pengurus, seperti yang telah cikgu bincangkan bersama-sama para pelajar pada sesi yang pertama lepas. Para pelajar harus tahu apa yang membezakan antara usahawan dengan peniaga dan juga antara perbezaan usahawan dengan pengurus. Dan untuk subtajuk kecil ini telah ditanya pada ulangan 2015 dan juga 2019. Dan untuk ramalan 2021 ataupun 2022, berkemungkinan besar ada ditanya. Jadi untuk peranan usahawan dalam masyarakat secara mikro tidak pernah ditanya daripada 2013 sehinggalah ke 2020. Ini juga satu subtajuk yang sangat penting kerana biasanya akan ditanya beserta dengan peranan usahawan dalam masyarakat secara makro ataupun secara masyarakat. Jadi untuk secara makro amat kerap ditanya 2013, ulangan 2013, 2015, esei panjang 2018 dan untuk 2022 kita ramalkan akan keluar soalan lah, mungkin salah satu daripada peranan ini sama ada secara mikro ataupun makro. Itu untuk 10.1 skop keusahawanan. Kita lihat contoh soalan bagi 10.1. Huraikan konsep yang berikut. Usahawan, peniaga, pengurus. Jadi untuk tarifan konsep ini, calon diminta memberikan huraian konsep. Memberikan huraian konsep. Maksudnya, contohnya soalan ini membawa 6 markah. 6 markah. Jadi setiap konsep itu haruslah diberikan huraian. Huraian. Contohnya usahawan. Apa yang dimaksudkan dengan usahawan? Apakah tarifan usahawan? Jadi ini adalah fakta, tapi fakta tidak diberikan markah kerana telah dinyatakan dalam soalan. Jadi fakta tidak diberikan markah kerana fakta telah dinyatakan dalam soalan.
Namun begitu, markah diberikan kepada huraian yang diberikan. So, setiap huraian yang diberikan bagi setiap konsep ini akan diberikan markah. Jadi, bilangan huraian perlu diberikan adalah 2 huraian setiap fakta. Okay? Kenapa 2 huraian? Kerana setiap konsep itu membawa 2 markah. Okay? Jadi, usahawan sebagai contoh ada 2 markah. Jadi, calon ataupun pelajar perlu memberikan 2 huraian ataupun 2 huraian konsep kepada usahawan. Begitu juga dengan peniaga dan pengurus. Alright, kita lihat soalan 2. Okay. Terangkan bagaimana usahawan dapat membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat. Jadi ini adalah peranan, peranan usahawan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. So taraf hidup masyarakat ini kita merujuk kepada peranan usahawan dalam masyarakat secara makro ataupun secara masyarakat. Jadi kehendak soalan ini adalah calon diminta menerangkan berkenaan usaha meningkatkan taraf hidup masyarakat. Jadi bagaimana calon dapat menerangkan soalan ini untuk mengaitkan dengan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Jadi ianya merupakan fakta khusus iaitu peranan usahawan dalam masyarakat secara makro. 4 markah, jadi huraian perlu disertakan, bilangan fakta dan huraian 2 fakta campur 2 huraian. Okay, kita akan lihat jawapan sebentar nanti. Kita teruskan kepada soalan yang ketiga. Uraikan 3 faktor kegagalan seorang usahawan dalam perniagaan. Jadi ini faktor kegagalan usahawan dalam perniagaan. Okay. Ini faktor dalaman ataupun faktor luaran. Okay. Jadi calon diminta menghuraikan faktor kegagalan usahawan dalam perniagaan. Fakta khusus di mana ianya melibatkan faktor dalaman dan faktor luaran organisasi. Okay. Bilangan fakta dan huraian, oleh kerana ianya soalan ini meminta 3 huraian, maka calon perlu berikan 3 fakta dan 3 huraian. Dan hanya 3 fakta yang pertama akan disemak. Okay, kita lihat jawapan ya. Okey, jawapannya ialah kita lihat yang pertama dahulu. Okay, baik. Okey, soalan yang pertama tadi yang berkaitan dengan konsep usahawan, peniaga dan pengurus. Okey, dalam skema jawapan ini, satu konsep ataupun satu fakta, satu huraian. Satu fakta, satu huraian, fakta dan huraian. Okay, namun begitu, cikgu galakkan ayat yang panjang ini perlu diasingkan. Maksudnya buat 2 ayat supaya mudah difahami dan jelas. Sebagai contoh kita lihat usahawan. Individu yang mencipta sesuatu yang baru dengan menggunakan sifat kreatif dan inovatif serta sanggup berhadapan dengan kegagalan dan menanggung risiko untuk mendapatkan keuntungan. Okay, jadi di sini bagi cikgu boleh dijadikan 2 ayat. Okay, contoh ayat pertama atau huraian yang pertama, individu yang mencipta sesuatu yang baru dengan menggunakan sifat kreatif dan inovatif. Okay, 1 ayat. Cikgu cuba guna marking. Okey, ini terus. Okey, tidak apa.
Okay, huraian yang pertama tadi, individu yang mencipta sesuatu yang baru dengan menggunakan sifat kreatif dan inovatif. Noktah. Kemudian huraian yang kedua, ya, individu tersebut sanggup berhadapan dengan kegagalan dan menanggung risiko untuk mendapat keuntungan. Jadi di sini ada dua huraian, ya. Sini cuba letak, boleh dipecahkan pada dua huraian. Okay. Kenapa dua huraian? Supaya dapat dua markah. Kadang-kadang apabila calon meletak satu huraian saja, kadang-kadang ianya boleh membawa kepada markah yang sedikit. Okay. Okay. So sama juga dengan peniaga dan pengurus. Okay, contohnya peniaga, individu yang menjalankan aktiviti jual beli barang dan perkhidmatan untuk mendapatkan keuntungan, tetapi tidak sanggup berhadapan dengan kegagalan dan hanya sanggup mengambil risiko yang rendah. Sama juga, huraian yang pertama, individu yang menjalankan aktiviti jual beli barang dan perkhidmatan untuk mendapatkan keuntungan. Noktah. Huraian yang kedua, individu ini tidak sanggup berhadapan dengan kegagalan dan hanya sanggup mengambil risiko yang rendah. Jadi boleh juga dibuat dua huraian. Kemudian untuk pengurus, di sini ada dua ayat, iaitu yang pertama, individu yang melaksanakan fungsi pengurusan iaitu merancang, organisasi, memimpin dan mengawal semua manusia untuk mencapai matlamat organisasi. Itu satu huraian. Kemudian huraian yang kedua, pengurus cuba mengelak kesilapan dan tidak sanggup menanggung risiko. Jadi di sini ada dua ayat. So calon ataupun pelajar boleh membuat ayat sebegini, bagikan faktanya, walaupun fakta tersebut tidak diberikan markah tetapi huraian diberikan markah. Ya. Kalau tidak tulis fakta, hanya huraian saja, maka tidak diterima. Tidak diterima, tidak akan disemak. Untuk soalan dua pula, soalan dua berkaitan dengan bagaimana usahawan dapat membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat. Ini di bawah peranan, peranan usahawan dalam masyarakat secara makro. Di sini kalau tak salah cikgu tadi 4 markah saja. So ada 4 markah, 2 fakta. Fakta yang pertama, menawarkan produk berkualiti. Yang kedua, menyediakan peluang pekerjaan. Tapi kita lihat di sini ya, sama seperti semester yang pertama dan kedua, perlu tulis ayat permulaan. Actually tak perlu bagaimanalah. Terus kepada usahawan dapat membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan noktah bertindih. So ayat permulaannya, usahawan dapat membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan yang pertama, menawarkan produk berkualiti. So ini adalah fakta. So, soalan ini perlu ada fakta. Kalau tidak ada fakta, hanya huraian, maka soalan ini tidak dapat, jawapan tidak dapat diterima. Mesti ada fakta dan huraian. So di sini ada 2 huraian, mana-mana satu saja. Yang penting ada huraian. So untuk fakta 1 markah, untuk huraian 1 markah. Sama juga huraian fakta yang kedua, menyediakan peluang pekerjaan. Fakta yang kedua 1 markah. So perlukan huraian lagi 1 markah. Usahawan memerlukan tenaga kerja mahir dan kurang mahir bagi menggerakkan proses pengeluaran. Jadi ini adalah 1 markah. So ada 1, 2, 3, 4. 4 markah. Untuk soalan yang ketiga,
Tiga faktor kegagalan seorang usahawan dalam perniagaan ialah, ini pun sama, perlu ada fakta dan huraian. Untuk soalan 3 ini membawa 6 markah tadi kan. Jadi kalau 6 markah pun sama, perlu ada fakta dan juga huraian. Jadi tiga faktor kegagalan seorang usahawan dalam perniagaan, dari segi ekonomi, dari segi teknologi dan dari segi modal. Okey, kita balik kepada soalan. Baiklah. Untuk soalan yang keempat, rasanya kita tak perlulah. Kita skip saja sebab ia menyebutkan perbezaan. So untuk fokus subtajuk ini, tarifan, konsep, definisi usahawan, peniaga dan pengurus, serta peranan usahawan secara mikro dan makro. Kita lihat 10.2, teori keusahawanan. Kalau kita lihat dari segi trend soalan ini, untuk pendekatan ekonomi dan pelopornya, untuk soalan ini ditanya pada tahun 2013 ulangan, ditanya pada tahun 2015 dan 2018. Jadi belum pernah ditanya lagi selepas 2018. Begitu juga dengan psikologi dan pelopornya. Hanya ditanya sekali pada ulangan 2014 dan tidak lagi ditanya. Jadi psikologi memang sangat perlu diberi perhatian, kerana agak lama juga belum keluar dari peperiksaan. Kemudian pendekatan sosiologi sudah 2 kali dikeluarkan, iaitu pada ulangan 2013 dan juga 2017 dalam esei panjang. Untuk ramalan 2022, bagi cikgu perlu dibaca kesemua sekali. Calon perlu tahu apakah pendekatan setiap teori tersebut. Contohnya ekonomi, apakah pendekatannya, siapakah pelopornya, ada berapa teori dalam pendekatan ekonomi kena tahu. Begitu juga dengan psikologi dan sosiologi. So di sini ada satu je soalan, terangkan teori keusahawanan berdasarkan pendekatan psikologi serta senaraikan pelopor yang terkenal dalam teori tersebut. Jadi ini contoh soalan. Biasanya dalam peperiksaan memang akan ditanya, kalau berkaitan teori keusahawanan, dia akan tanya mungkin salah satu teori berdasarkan pendekatan psikologi. Kena bagi tahulah siapakah pelopornya, apakah teori yang dibawa oleh pelopor tersebut. Dan biasanya soalan sebegini merupakan fakta khusus, huraian yang jelas, nama tokoh harus betul, tiada kesilapan ejaan, terutamanya nama, dan bilangan huraian itu merujuk kepada markah. Sekiranya 4 markah, perlu diberikan beberapa huraian. So fokus pada subtajuk ini adalah lebih kepada huraian setiap teori dan juga nama tokoh ataupun pelopor. Rasanya semua pelajar tahu kan, untuk setiap pendekatan ekonomi dan psikologi serta sosiologi, siapakah tokoh-tokohnya. Okey, untuk teori ekonomi ataupun pendekatan ekonomi, biasanya apa yang dimasukkan dengan ekonomi ataupun apakah definisi pendekatan ekonomi, ianya merujuk kepada menekankan kekayaan dan keuntungan. Itu ada sebab utama usahawan itu, seseorang itu ingin menjadi usahawan, dan usahawan cuba mencari peluang untuk mendapatkan keuntungan. Di dalam teori ini ada beberapa pelopor
Okay. Sebagai contoh, Israel Kirzner, Joseph A. Schumpeter, Richard Cantillon, Alfred Marshall dan juga Francis Walker. Okay, jadi ada beberapa nama-nama yang besar yang perlu diambil perhatian lah dalam pendekatan ekonomi. Okay. Paling popular, Israel Kirzner, Joseph A. Schumpeter, Richard Cantillon dan juga Alfred Marshall. Empat nama ini calon ataupun pelajar perlu ambil perhatian. Kemudian untuk psikologi, psikologi ini merujuk kepada mengkaji usahawan dari sudut personaliti atau peribadi dan biasanya akan melihat dari segi sifat sifat peribadi seseorang usahawan. Okay, jadi dalam pelopor teori ini ada 3 iaitu McClellan, DeVries iaitu dalam model psikodinamik dan juga model Bakar. Okay, model Bakar ini dipelopor oleh McClellan, Lane dan Scratch atau Scratch namanya. So untuk pendekatan sosiologi pula, ianya lebih kepada keadaan sosial ataupun persekitaran seseorang. So apabila melibatkan persekitaran, ianya mengambil kira faktor-faktor sosial seperti budaya, pengalaman, pendidikan yang mempengaruhi seseorang untuk melibatkan diri dalam keusahawanan. Jadi antara pelopor-pelopor dalam sosiologi adalah seperti Max Weber, Everett Hagen, Gibb and Ritchie dan Shapiro dan Sokol. So ini adalah nama-nama pelopor yang perlu diketahui oleh calon. Biasanya soalan sebegini memang straight, memang sangat jelas dan memerlukan calon untuk memberikan fakta khusus. Kita pergi kepada subtajuk yang ketiga, 10.3, iaitu ciri-ciri usahawan berjaya. Jadi dalam ciri-ciri usahawan berjaya ni kita akan lihat sifat-sifat peribadi usahawan berjaya. Dalam sifat-sifat peribadi usahawan berjaya ni, calon ataupun pelajar perlu tahu daripada berapa banyak sifat-sifat ni. Kalau ikutkan di sini ada 15. Ada 15 sifat-sifat peribadi usahawan berjaya. Sekurang-kurangnya pelajar kena tahu 5 ataupun 6 sifat-sifat peribadi usahawan berjaya. Di antaranya seperti inisiatif yang tinggi, berani mengambil risiko, kreatif, inovatif, berkeyakinan tinggi ataupun optimistik, bijak mengambil peluang, lokus kawalan, berwawasan, dorongan ke arah kejayaan, sanggup berkorban, berorientasi ke masa hadapan, sifat kepimpinan dan sebagainya. Jadi ada lebih daripada 10. Kemudian untuk sifat-sifat peribadi usahawan berjaya, kalau kita lihat trend, sudah ditanya pada 2020 dalam esei panjang. Sebab itulah cikgu galakkan pelajar mesti tahu sekurang-kurangnya 6 ke 7 sifat-sifat peribadi. Kerana soalan ini, subtajuk ini biasanya ditanya dalam esei panjang. 13, 2014, 15, 18 dan 2020. Dan untuk ramalan 2021 tidak ditanya. Kita akan fokus kemudian di akhir sesi nantilah. So untuk tabi'i orang berjaya, ini menurut Stephen Covey ciri-ciri orang yang efektif berdasarkan 7 tabi'i orang berjaya. Ditanya pada tahun 2015 dan juga ulangan 2015 dalam esei panjang, kemudian 2016. Kemudian tidak ada lagi. Memang ramalan kita untuk 2021 dan 2022 ditanya berkaitan tabi'i orang berjaya. Juga faktor kejayaan seimbang iaitu Jerry, jasmani, emosi, rohani dan intelek. Kerana untuk subtajuk kecil ini hanya ditanya pada tahun 2017 sahaja dan belum pernah ditanya. Jadi 2 topik ini sangat penting.
Baiklah, kita lihat contoh soalan. Jelaskan maksud kreatif dan inovatif. Okey, ini contoh soalan bagi sifat-sifat peribadi usaha berjaya tadi. Ya, sangat straightforward. Tak perlu calon tak perlu memberikan huraian yang panjang lah, kerana markahnya 4 saja. Okey, jelaskan maksud kreatif dan inovatif. Ya, apa itu kreatif? Bagi 2 huraian. Apa itu inovatif? Bagi 2 huraian. Kemudian untuk konsep bersinergi, ini adalah 7 tabi orang berjaya. Sama juga, 6 markah maksudnya calon perlu memberikan sekurang-kurangnya huraian dan juga definisi. Okay? Definisi dan huraian. Dan boleh juga berikan contoh lah, okay? Sebab ada 6 markah. Kemudian untuk soalan 8. Terangkan bagaimana seorang boleh menjadi seimbang dari segi rohani dan kesannya kepada diri sendiri. Dan ini adalah faktor kejayaan seimbang, ya, dari segi rohani. So untuk rohani, so faktanya adalah rohani, ya. Keseimbangan dari segi rohani, itu faktanya. Jadi kena huraikan, ya, ataupun terangkan berdasarkan contohlah, berikan contoh yang sesuai, sebab soalan ini minta calon untuk menerangkan. Lain-lain soalan, 5 ciri orang efektif mengikut Stephen Covey, dijelaskan 5. Ini soalan esei panjang, 20 markah. So bila masuk dalam esei panjang, perlu ada huraian dan contoh. Huraian dan contoh lah. Soalan 10, bagaimana faktor intelek boleh menjadi penentu kejayaan seimbang? Sama seperti soalan 8. Fokus tajuk ini adalah lebih kepada tabi orang berjaya menurut Stephen Covey dan juga faktor kejayaan seimbang, ya, definisi dan huraian. Kita lihat dahulu skema jawapan. Okey, soalan 6, kreatif, inovatif. Okay, ada 2 huraian. Apa itu kreatif, ini maksudnya ataupun definisinya, kemudian berikan contoh. Sama juga dengan inovatif, berikan huraian ataupun konsepnya dan berikan contoh. Kemudian bersinergi, so di sini just huraian yang dinyatakan secara ringkas, tapi calon perlu memberikan huraiannya dengan jelas lah. Okay. Soalan 8, bagaimana seorang boleh menjadi insan seimbang dari segi rohani dan kesannya kepada diri sendiri. Okay. Sama juga, huraikan, berikan contoh. Okay. Ini contoh atau skema jawapannya. Kita pergi kepada subtajuk yang seterusnya. Okeylah. 10.4, mencari, mengembang dan merealisasikan idea perniagaan. Jadi untuk subtajuk ini, ya, mencari, mengembang dan merealisasikan idea perniagaan, sangat famous lah. Ya. Famous maksud cikgu sangat gemar ditanya dalam peperiksaan. Sebagai contoh di sini, sumber yang boleh memberikan idea perniagaan. Idea baru. Ditanya 2013, 14, ulangan 15, 16, 19. Okay, esei panjang. Biasanya bila ditanya 2019,
maksudnya akan ditanya mungkin 2001 ataupun 2022. Okay? Untuk kaedah mencapai idea dan mengembangkan idea serta proses merasiskan idea telah ditanya pada 2020. So untuk 2021 kita tak ramal lah. Ya, memang kita tak ramal akan keluar. Tapi untuk 2022 boleh jadi akan keluar. Kalau kita lihat di sini trendnya, proses merasiskan idea pernah keluar dalam kajian kes, 2014 ulangan, kemudian 2018, 2020. Mungkin 2022 mungkin ditanya dan periksa. Okey. Kita lihat contoh soalan, nyatakan 4 dasar kerajaan yang membolehkannya menjadi satu sumber idea perniagaan pada seorang usahawan. Apakah? Ini nyatakan saja 4 dasar kerajaan. Okay. So ini berkaitan dengan sumber. Sumber. Jadi calon diminta menyatakan dasar kerajaan yang sedia ada, fakta khusus, perlu jelas. Kalau dasar tidak tepat, tidak disemak, 4 saja dasar. Perlu berikan dasar yang jelas lah. Kemudian soalan seterusnya, jelaskan bagaimana dasar kerajaan serta penyelidikan dan pembangunan dapat mencetuskan idea baru untuk usahawan. So sama juga, memberikan konsep, definisi dan huraian, fakta tidak diberikan markah kerana sudah ada di sini dasar kerajaan, penyelidikan dan pembangunan. Sini pun sama juga, dasar kerajaan itu faktanya, okay. So apakah huraiannya? Ataupun nyatakan 4 dasar. Nanti kita lihat jawapan. So ini 2 dasar sudah, dua fakta sudah diberikan, perlu berikan huraian. Okay. 6 markah maksudnya setiap huraian tu, setiap fakta tu ada 3 huraian ataupun boleh minta contoh. Okay. Soalan 13, jelaskan 5 sumber yang boleh memberi idea kepada usahawan. Ini soalan isi panjang, soal 20. Biasanya untuk soalan sebegini sertakan dengan contoh. Okay. Kita lihat jawapan. Okey. Harap jelas. Ini dia soalan 11 ni. Dasar kerajaan yang membolehkan menjadi sumber idea perniagaan kepada seorang usahawan, just nyatakan saja. Contohnya dasar perindustrian, dasar pertanian, dasar satu rumah, satu komputer, dasar pelancongan, dasar penjagaan kesihatan dan sebagainya. Pilih 4 saja. Kemudian soalan 12, yang bagaimana dasar kerajaan dan dasar pendidikan dan pembangunan. Okay, letakkan 2 huraian, 1 contoh. Sama juga pendidikan dan pembangunan, 2 huraian, 1 contoh. Okay. Ini cara untuk menjawab soalan sebeginilah. Dan mesti ada tulis fakta ataupun poin utama. Walaupun ianya tidak diberikan markah, tapi perlu ditulis. Kemudian 5 sumber yang boleh memberi idea kepada pelanggan, sama juga. Ada beberapa sumber, pelanggan, produk sedia ada, syarikat sedia ada, saluran pengedaran, dasar kerajaan, paten dan sebagainya. Hanya tulis 5. Maksudnya 5 sumber ini mesti betul. 5 jawapan yang pertama. Mesti betul. Okey. Kita pergi kepada modul tadi. Okey. So, untuk tajuk yang seterusnya, 10.5, memulakan dan menjalankan perniagaan. Untuk tajuk ini sangat banyak. Sangat banyak sebab ia ini yang terakhir untuk bab 1.
Kenapa banyak? Kerana kita lihat sini ya. Kelas 95 tu memulakan dan menjalankan perniagaan, dia ada kaedah memulakan perniagaan. Dalam kaedah memulakan perniagaan ni dia ada 4 kaedah, iaitu memulakan perniagaan sendiri, mengambil alih perniagaan sedia ada, franchise dan pakatan strategik. Okay. Untuk tahun 2021, cikgu masih lagi belum update. Okay. Cikgu akan update selepas ini supaya kita dapat nampak dengan jelas bagaimana trend soalan itu dikeluarkan. Contohnya kalau kita lihat kaedah memulakan perniagaan 2013, ulangan 2013, semua ditanya kecuali mengambil alih perniagaan sedia ada. Kemudian ulangan 2015 ditanya mengambil alih perniagaan sedia ada. 2017 franchise, jadi selepas itu tidak dikeluarkan selama 3 tahun. Jadi untuk ramalan 2021 kita ramalkan kecuali salah satu daripada kaedah memulakan perniagaan ataupun keseluruhannya. Itu yang pertama, kaedah memulakan perniagaan ada 4. Kemudian pembiayaan dan sumber modal dia ada 2. Sebelum tu kita kena lihat bentuk modal. Okay? Bentuk modal ni sama ada modal kewangan ataupun modal bukan kewangan. Jadi modal kewangan dia ada 3. Modal teroka, modal equity dan modal hutang. Manakala modal bukan kewangan ini boleh dilihat seperti kita lihat modal bukan kewangan. Sekejap. Orangnya seperti modal yang digunakan untuk membiayai operasi perniagaan. Contohnya seperti aset, bangunan, mesin, kenderaan, itu adalah modal bukan kewangan. Modal kewangan tadi ada 3, teroka, equity dan hutang. Jadi apa itu modal teroka? Modal teroka adalah dana yang disediakan oleh syarikat, badan profesional atau individu yang kaya untuk tujuan melabur bersama-sama pemilik dalam projek atau perniagaan baharu. Itu modal teroka untuk meneroka perniagaan baru. Kemudian modal equity, sejumlah modal yang dikeluarkan oleh pemilik untuk dilaburkan dalam perniagaan. So di sini pelabur akan menanggung segala risiko jika usaha teroka yang dijalankan itu gagal. Tapi jika perniagaan berjaya, maka keuntungan akan dinikmati oleh pelabur. Biasanya modal equity ini lebih kepada pendapatan lah. Pendapatan kepada pelabur itu sendiri. Pelabur itu sendiri. Kemudian modal hutang. Modal hutang adalah modal kewangan yang diperoleh melalui pinjaman daripada pihak luar organisasi. Contohnya melalui institusi kewangan, institusi kerajaan dan sebagainya. So ada 3 jenis modal kewangan, kena tahulah. Kemudian kalau kita lihat trend soalan ini, bentuk modal ditanya pada tahun 2013. Kemudian tidak lagi tanya secara keseluruhan lah. Untuk modal kewangan ditanya pada 2017, modal bukan kewangan 2019. Jadi ramalan kita salah satu daripada modal tersebut keluar pada 2021. Jadi kita nak lihat nantilah sama ada perlu difokuskan kedua-duanya ataupun tidak. Kemudian semua modal ada 2, modal formal dan modal tidak formal. Biasanya modal formal ni modal yang diperoleh sama ada daripada pinjaman bank, overdraft bank, pinjaman daripada kerajaan, kredit perdagangan, daripada pelabur dan sebagainya. Manakala untuk semua modal tidak formal pula, biasanya diperoleh daripada simpanan sendiri, pinjaman ahli keluarga, saudara mara, rakan, ataupun pelabur tidak formal.
yang ingin melabur dalam perniagaan tersebut. Ini ada dua. Dan dari segi trend pun sama juga, agak lama tidak ditanya sejak 2015 lagi. Kemudian dari segi kemudahan dan bantuan, ianya merujuk kepada jenis-jenis kemudahan atau bantuan yang diterima, ataupun yang boleh diperoleh oleh usahawan, sama ada dalam bentuk kewangan ataupun bukan. Dia ada beberapa lah, ada 5, ada 5 bentuk kemudahan dan bantuan. Yang pertama dari segi bantuan kewangan. Dalam bantuan kewangan ni sama ada diberikan dalam bentuk wang, geran, subsidi, jaminan pinjaman ataupun pinjaman yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah kewangan. Itu untuk bantuan kewangan. Kemudian untuk tapak kilang, infrastruktur, prasarana atau ruang niaga. Ini pula berkaitan dengan kemudahan yang diberikan kepada usahawan bagi tujuan untuk mendapatkan kemudahan seperti ruang niaga, pejabat, tapak kilang ataupun tapak perindustrian. Jadi ini adalah bantuan yang diberikan, sama ada oleh kerajaan, swasta ataupun badan berkanun. Jangan lupa ada 3 pihak yang boleh memberi bantuan dalam aspek kemudahan dan bantuan ini, sama ada daripada agensi kerajaan ataupun badan berkanun ataupun sektor swasta. Sebagai contoh seperti Majlis Amanah Rakyat, MARA. Dan kalau bantuan kerajaan mungkin daripada Kementerian Perdagangan dan Perdagangan Dalam Negeri dan juga Hal Ehwal Pengguna, KPDN, HEP, ataupun Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan, ataupun Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani dan sebagainya. So itu adalah daripada pihak kerajaan. Pihak swasta mungkin daripada syarikat-syarikat swasta ataupun daripada bank-bank perdagangan yang boleh membantu. Seterusnya, yang ketiga, khidmat nasihat dan perundingan. Khidmat nasihat dan perundingan ni adalah satu kemudahan yang ditawarkan ataupun disediakan kepada usahawan bagi tujuan melengkapkan diri mereka dengan ilmu pengetahuan ataupun kemahiran dalam aspek pengurusan. Jadi khidmat nasihat dan perundingan ni memang sangat perlu kepada seseorang usahawan, utamanya bagi usahawan yang baru saja ingin berkecimpung ataupun memulakan perniagaan. Jadi antara khidmat bantuan, nasihat ataupun perundingan, antaranya seperti pengurusan. Pengurusan ni banyak dari segi pemasaran, semua manusia, perundangan dan kewangan. Kemudian cara-cara meningkatkan kualiti barangan ataupun produk dan sebagainya lah. Itu dari segi khidmat nasihat dan perundingan. Dan banyaklah, banyak pihak yang memberikan bantuan bagi khidmat nasihat dan perundingan ini. Sebagai contoh, UDA, itu Pembangunan Bandar, kemudian Pusat Pembangunan Usahawan, MEDEC, kemudian SIRIM, iaitu Institut Pegawaian dan Penyelidikan Perindustrian, MARDI, itu Institut Pembangunan dan Kemajuan Pertanian Malaysia, MARA, Majlis Amanah Rakyat, PUNB, iaitu Perbadanan Usahawan Nasional Berhad, SME Corp, Patrek dan sebagainya. Yang keempat, pembangunan usahawan. Untuk pembangunan usahawan ini, ianya adalah merujuk kepada bagaimana program disediakan, penyediaan program untuk melahirkan usahawan tekno. Usahawan tekno ni lebih kepada usahawan yang berasaskan kepada teknologi, dan juga yang melibatkan gabungan, perdagangan dan perindustrian. Kemudian program-program yang ditawarkan dalam aspek pembangunan, pembangunan usahawan ni antaranya program pembangunan vendor, program man-to-many, program pembangunan franchise,
konsep inkubator, konsep payung dan sebagainya lah. Dia ada beberapa program yang boleh ditawarkan dalam pembangunan keusahawanan. Dan yang kelima adalah aspek pemasaran ataupun bantuan pemasaran. Jadi di sini lebih kepada bantuan bagaimana membantu usahawan untuk memastikan produk-produk mereka dapat dipasarkan secara meluas, sama ada di dalam negara ataupun di peringkat antarabangsa. Jadi pihak-pihak yang membantu dalam aspek pemasaran ini biasanya diusahakan oleh IKS lah, industri kecilan sederhana. Antara pihak yang membantu adalah seperti FAMA, Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan. Ya, ini lebih kepada pemasaran keluaran-keluaran berasaskan pertanian. Kemudian Matret lebih kepada Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia. Ini untuk produk-produk atau keluaran yang akan dipasarkan di luar negara. Dan juga Majlis Amanah Rakyat, MARA. MARA ini biasanya memperkenalkan barangan keluaran Bumiputera bagi memperluaskan program pasaran barangan di dalam ataupun di luar negara. Okey, itu berkaitan dengan kemudahan dan bantuan. Memang kalau kita lihat trend di sini, 2 tahun sekali akan keluar. So untuk tahun 2021 ataupun 2022 pasti akan keluar. Jadi dari segi soalannya, okey, contoh soalan, jelaskan faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan oleh seseorang usahawan sebelum memulakan perniagaan. Jadi apakah faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan? Ada 20 markah, ini soalan esei panjang. So perlu ada 5 fakta, perlu ada huraian dan juga contoh. Kemudian modal teroka merupakan satu sumber modal perniagaan. Huraikan. 4 markah. Maka calon perlu menghuraikan apa itu sumber modal teroka, kena tahu. Huraian perlu jelas. Kalau perlukan contoh, berikan contoh. Ya, mesti ada 4 ayat sekurang-kurangnya. Alright, lain-lain. Okay, soalan 21, huraikan 4 badan berkanun yang memberikan bantuan kewangan kepada usahawan dengan menyertakan contoh skim bantuan kewangan yang ditawarkan oleh setiap badan tersebut. 11 markah. Okay, ini huraikan setiap 4 badan berkanun yang memberikan bantuan kewangan. Okay. Contohnya ada calon kena sediakan 4 badan berkanun dan berikan huraian yang jelas. Okay. So, 4 fakta dan 2 huraian setiap fakta. So, untuk fokus subtajuk ini, kaedah memulakan perniagaan, untuk modal, semua modal dan kemudahan dan bantuan. Okey, rasanya cikgu sudah menyimpulkan untuk bab yang pertama. Okay. Mana fokus kita adalah untuk memastikan semua calon dan pelajar boleh mempelajari bab ini secara berfokus berdasarkan kepada trend soalan yang ditanya setiap tahun. Cikgu akan buat kemas kini untuk soalan peperiksaan 2021 dan kita akan lihat semula dan kita akan lihat sama ada ianya dapat diramal ataupun tidak. Jadi cikgu rasa setakat ini saja kelas kita. Sekiranya ada pertanyaan, boleh terus berhubung dengan cikgu. Sama ada secara Telegram ataupun secara email. Dan itu saja daripada cikgu pada malam ini. Ya, stay safe dan selamat malam. Terima kasih semua.